Terima kasih Datuk Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bagi pihak kementerian kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengemukakan beberapa persoalan, pertanyaan dalam permohonan peruntukan tambahan bawah kementerian ini. Pertamanya daripada Balik Sulong tentang kad OKU. Semua orang kurang upaya boleh mendapat kad OKU ni. Kad OKU ni bukan semata-mata untuk bantuan saja yang berhormat, dia juga untuk perkara yang lain, memudahkan mereka pergi ke hospital dan laluan pantas di hospital, juga transportation, semua itu selain daripada bantuan. Dan untuk kriteria bantuan pula memang ditetapkan ada mereka yang boleh menerima ini, ada keluarga yang di dalam di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan, PJK yang telah ditentukan mengikut negeri-negeri. Jika mereka memang di dalam bawah garis kemiskinan tu, mereka ini adalah layak untuk menerima bantuan. Untuk seperti kawasan yang berhormat Tuan Menteri, boleh tak saya ini nak tanya soalan tambahan? Ada ni mengenai tadi di bawah garis kemiskinan tu, bawah JKM ni dia 720 kalau salah saya, tapi di bawah, minta maaf saya Datuk Pengurusi, tapi di bawah ICU pula garis kemiskinan ni pula 800 lebih. Jadinya adakah kementerian akan menyelaraskan supaya kadar kemiskinan ni nanti adalah sama, sebab sekarang ni ianya adalah berbeza, itu yang menyebabkan kesukaran bagi pihak pegawai apabila isu ini dibangkitkan. Terima kasih banyak. Terima kasih yang berhormat, kita mengikut apa yang telah ditentukan oleh kerajaan. Apa yang berkuasa itulah yang kita ikut, mengikut negeri-negeri, kerana negeri-negeri itu berlainan. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh ICU sebegitu, maka itulah yang kita akan ikut. Bagi kawasan yang berhormat sendiri itu nanti kita akan bagilah secara bertulis. Ditanya juga adakah nak tambah sara hidup. Kita fahamlah, memang kita tahu apa yang diberikan itu mungkin tidak mencukupi. Tetapi seperti mana yang kita telah maklumkan beberapa kali di Dewan Yang Mulia ini, bahawa kita telah pun mengkaji semula kadar bantuan ini daripada masa ke semasa. Dan saya ingin maklumkan di sini bahawa peruntukan tambahan yang kita minta ini pun adalah satu, seperti mana yang berhormat semua sebutkan, adalah satu peruntukan yang besar, 100 juta. Kerana kita memberikan kepada banyak penerima kita di seluruh negara. Saya ingin maklumkan di sini bahawa daripada tahun ke tahun penerima bantuan kita bertambah ya. Bagi tahun 2011 misalnya, penerima bantuan orang tua adalah 135.217 orang. Pada tahun 2012 pula meningkat lagi kepada 152.138 orang. Dan pada tahun ini sehingga bulan Jun saja kita telah ada penerima bantuan 154.976 orang. Oleh kerana itulah setiap tahun bantuan yang kita berikan kepada mereka yang memerlukan ini sentiasa bertambah, bukannya berkurangan, sentiasa bertambah. Ada yang mengatakan Perkataan Rakyat nak tambah mungkin di kawasan-kawasan tertentu, negeri-negeri tertentu. Tapi di bawah kementerian ini kita memberi kepada semua, seluruh Malaysia, seluruh negara. Jadi bilangan yang kita bantu ini adalah satu bilangan yang besar. Walau bagaimanapun kita sentiasa melihat di mana ada keperluan untuk kita mengkaji semula kadar ini.
berkenaan dengan adakah satu exit policy di bawah kementerian, memang kita ada exit policy kita. Itu sebabnya kita mempunyai program-program seperti The Way Forward, Productive Welfare di kementerian kita untuk membantu mereka yang menerima bantuan ini supaya mereka dapat berdikari dan keluar daripada kepompong kemiskinan. Tapi ini adalah kita buat secara berfasa-fasa dan daripada masa ke semasa. Antara lainnya kita memberikan mereka grant pelancaran one off 2,700 bagi mereka memulakan perniagaan. Tapi kita akan berikan lagi kepada yang berhormat secara terperinci nanti program-program kita di bawah The Way Forward ini, insyaAllah secara bertulis. Jumlah penerima daripada sulung nanti seperti saya kata nanti saya akan berikan secara bertulis kepada yang berhormat. Daripada yang berhormat Subang, jumlah dibayar kepada keluarga miskin rendah telah saya sebutkan tadi, karena kita memberikan kepada begitu ramai penerima bantuan kita, dan hari ini pun kita meminta tambahan 100 juta lagi. Walau macam mana pun seperti telah saya sebutkan tadi, kita akan terus mengkaji daripada masa ke semasa. Dalam masa yang sama kita juga memperkenalkan productive welfare untuk membantu mereka ini, bukan saja memberikan bantuan secara cash, secara tunai, tetapi juga bagaimana kita dapat membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan ini. Banyak program-program yang telah kita perkenalkan. Boleh minta penjelasan sedikit? Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih pada Timbalan Menteri. Tadi Timbalan Menteri kata kadar bayaran ni akan dikaji dari masa ke semasa. Memang kita tahu itu, sebab itulah telah disebut beberapa kali dalam jawapan di dalam Dewan ini. Tapi apa yang saya bangkitkan tadi adalah jumlah ini memang jumlah 200-300 ringgit sebulan ni sudah jadi kadar yang telah dibayar beberapa tahun kebelakangan ini, dan jelas sekarang itulah memang kurang sangat. Jadi boleh ke Timbalan Menteri bagi macam satu tempoh, iaitu ataupun satu ketetapan jumlah ini akan dikaji semula dalam tempoh sekian-sekian dan beri jawapan dalam masa itu. Itu yang saya minta. Sebab kalau tidak, ini jawapan macam ini tak tentu, dan masalah ini satu penjelasan. Yang berhormat, seperti saya katakan tadi, bahawa bantuan yang kita berikan ini kepada seluruh negara. Mungkin yang berhormat boleh bercakap tentang Selangor, satu negeri saja, tapi kita memberikan kepada seluruh negara, di mana kita mempunyai lebih 500,000 penerima bantuan. Oleh kerana itulah kita kena memikirkan bagaimana kita dalam masa yang sama memberikan mereka yang telah menerima bantuan ini, dan mereka yang banyak lagi memohon mendapatkan bantuan ini dalam masa yang sama. Seperti mana yang berhormat dan lain-lain yang berhormat juga kata, kita kena mengkaji semula lagi bantuan ini untuk menambahnya. Jadi kita kena balance, di antara mau menambah dalam masa yang sama, kita pula menerima banyak lagi permohonan daripada mereka yang memerlukan bantuan. Oleh kerana itu lebih baiklah kita dapat memberikan kepada lebih ramai yang memohon bantuan daripada kita mengkaji meningkatkan. Lebih baik kita dapat memberikan kepada seramai mungkin penerima bantuan daripada seluruh negara. Begitulah. Tapi walau macam mana pun, seperti saya katakan tadi, kita ada program-program lain productive welfare yang membantu mereka. Misalnya tadi memberikan grant pelancaran supaya mereka boleh memulakan perniagaan. Dengan yang demikian, selain daripada menerima bantuan RM300 itu, apabila mereka sudah memulakan perniagaan, melalui perniagaan itu mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka. Begitu juga bagi OKU, misalnya OKU yang bekerja, kita berikan RM300 bantuan setiap bulan bagi mereka yang mempunyai pendapatan 1,200 ke bawah. Berartinya mereka sudah pun bekerja, kita cuma menambah saja lagi kepada pendapatan mereka itu. Tapi saya tidak mengatakan bahawa kita tidak akan berkaji, kita akan mengkajinya insya-Allah. Timbalan Menteri, macam mana dengan
keperincian statistik yang saya minta tadi, boleh saya dapat pengesahan itu akan diberikan? Nanti kita akan berikan kepada Yang Berhormat ya. Secara bertulis? Secara bertulis. Okey, InsyaAllah. terima kasih. Daripada Tenom pula tadi itu sama juga ada pertanyaan untuk meningkatkan kadar itu. Telah saya jawab, samalah jawapannya. Tadi disebutkan bahawa sebelum PRU ke-13 banyak bantuan diberikan kepada orang tua BOT. Selepas itu dihentikan, maka terdapat rungutan. Saya minta kepada Yang Berhormat tolong sampaikan kepada kita detail-detail mereka yang telah diberhentikan ini supaya kita boleh buat siasatan tentang perkara ini. Terima kasih Datuk Pengerusi. Cuma saya minta makluman kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri lah. Nama-nama tu memang sudah ada dalam Jabatan Kebajikan bila saya refer. Jadi saya kira Menteri boleh bertanya kepada pegawai lah. Mana-mana pegawai yang penerima. Saya rasa sudah ada dalam rekod dalam pihak jabatan mereka. Makluman. Terima kasih. Timbalan Menteri, saya nak tanya kepastian. Beberapa tahun mereka dapat bantuan, tiba-tiba berhenti. Adakah ini mekanisme untuk renew? Memang betul wujud atau tidak? Itu satu. Nombor dua, bila yang dah diberhentikan pergi balik dan minta sambungan, mengapa dokumen diminta dan sebagainya, mengapa as of right dengan izin tak diberikan kepada mereka? Mungkin mereka nak mengenal pasti ada wujud atau tidak individu tersebut. Bila individu itu dah sampai kepada jabatan, dah tunjuk dia wujud, dah tunjuk dia perlukan bantuan, mengapa benda itu tak berlaku secara automatik dan membebankan mereka? Berpuluh-puluh kali mereka jalan balik dan masih tidak diberikan. Beri penjelasan. Terima kasih Timbalan. Okey, untuk Tenom itu nanti oleh kerana kita baru dah mendengar daripada Tenom, jadi kita akan bertanya dengan pegawai kita yang ada di Tenom kedudukan apa yang Berhormat telah kemukakan itu. Apa yang ditanya tadi itu tentang adakah kita kapar tadi berkenaan dengan review. Memang kita ada review, setiap tahun kita adakan review. Kerana untuk orang tua misalnya, dia ni dah 60 tahun ke atas, kita bimbang nanti ada yang sudah tak ada lagi di dunia. Jadi ada kes-kes dahulunya lah, di mana berlakunya yang sudah tiada masih lagi menerima bantuan. Jadi kita terpaksa membuat kajian semula bagi memastikan mereka yang menerima bantuan ini betul-betul masih ada. Itulah tujuannya, antara lain tujuannya Yang Berhormat kita mesti lakukan ini. Prosedur ini kita kena ikut kerana kita menggunakan duit kerajaan, duit daripada rakyat. Oleh kerana itu prosedur tentu mesti kita ikut. Bukan duit kita suka-suka bagi saja. Saya nak minta penjelasan lagi Timbalan Menteri. Saya terima jawapan tersebut, tetapi saya rasa yang itu boleh berinteraksi dengan Jabatan Pendaftar Negara nak tahu kematian atau tidak. Itu satu. Nombor dua, mengapa bila mereka kembali balik benda itu tak diselaraskan secara automatik, perlu dokumen dan sebagainya. Minta penjelasan. Ialah kalau sudah terhenti itu, mestilah kita kena adakan semula datanya Yang Berhormat. Seperti saya katakan tadi, kan ini duit kerajaan, duit rakyat. Jadi kita ada prosedur yang perlu kita ikut. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya akui, tetapi prosedur berbulan-bulan dari mula sampai akhir. Ini penting. Orang yang minta tu ialah orang yang miskin. Ini tempat kamu pun berlaku. Saya nak menolong, membantu bukan saja di Parlimen Kapak tetapi seluruh Malaysia. So benda ni senang. Benda dah ada, data dah ada, statistik dah ada. Selaraskan sebegitu bila orang tu wujud di depan. Kita nak review untuk memastikan dia masih ada. Bila dah ada, dia datang sendiri, menonjolkan diri, berada di sana, membuktikan dia wujud. Apa masalah lagi? Nah ya, semua jawapan bertulis. Terima kasih Menteri, terima kasih. Dia banyak kes Yang Berhormat semua.
Ada yang mungkin ibu tunggal, dia dah kahwin semula. Jadi kita kena cek juga tu. Ada anak-anak, misalnya bantuan kanak-kanak, kan? Dia cuma bawa 18 tahun, kalau dia dah lebih tak boleh lagi menerima. Ataupun ada yang sudah bekerja, maka dia tak boleh lagi menerima. Semua ini kita kena buat kajian. Yang Muhammad, okey? Tapi Menteri, Timbalan Menteri, saya ada situasi di mana budak sekolah yang dapat bantuan diberhentikan. Budak sekolah dapat bantuan diberhentikan. Apalah yang dah habis Muhammad, sekolah yang pun masih Muhammad. bersekolah, masih Nanti yang bersekolah. Muhammad bagi pada kami, bagi pada saya, namanya tu kita akan tengok. Okey? Alright. Itu yang saya nak. Boleh saya mendapatkan kelulusan parlimen lain pun boleh buat. Timbalan Menteri, parlimen lain pun boleh buat. You bagi. Masih Yang Tuan Muhammad bagi. Ini mau bertanding apa ni? Mau bertanding apa? Kamu pun boleh untung tau. Mau Terima bertanding kasih. apa ni? Mau bertanding apa? Nanti kita bagi yang Muhammad, jangan susah. Kerajaan Barisan Nasional ini sebuah kerajaan yang baik, prihatin. Itu sebab kita minta 100 juta lagi supaya yang Muhammad bagilah kelulusan. Senanglah kita membantu lagi rakyat kita. Termasuk yang menyokong pembangkang pun. Janganlah. Kota Raja ada bertanya tentang polisi kerajaan berkaitan dengan perumahan. Ini kita adakan perbincangan dengan kementerian yang berkenaan. Tapi saya tahu saya memang ada satu dasar di Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan, ada kota untuk orang kurang upaya. Dan biasanya kalau di flat PPR, mereka ini diletakkan di di tingkat bawah bagi memudahkan pergerakan mereka dan disediakan dengan kemudahan-kemudahan untuk orang kurang upaya. Tadi ada dicadangkan tentang tambang percuma bagi pengiring. Ini memang pada masa dan ketika ini tidak ada, tapi kita akan berikan perhatian tentang cadangan yang berhormat tadi. Ya. Ada ditanya tentang ibu tunggal, walaupun ini tidak berkaitan di sini, namun saya ambil perhatian. Saya bersetuju sangatlah supaya apabila ibu tunggal terpaksa menghadiri suatu kursus, siapa pula yang akan menjaga anak-anak mereka. Jadi kita akan berikan perhatian ini sebagai menteri yang juga bertanggungjawab terhadap wanita, insyaAllah. Tentang peluang perniagaan telah saya sebutkan tadi bahawa kita ada kelancaran untuk kumpulan sasar kita, termasuklah orang kurang upaya, supaya mereka boleh berniaga. Berkaitan dengan pekerjaan juga, kita akan bekerjasama dan berbincang dengan berbagai instansi supaya kita dapat memastikan bahawa orang kurang upaya kita yang sudah terlatih dapat pekerjaan, insya-Allah. Tentang senarai ikasi ini sebenarnya bukan di bawah kementerian kita. Ini di bawah jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat. Rantau panjang siwa utility. Siwa kita ni dalam sebulan ialah kurang lebih 4 juta. Saya ingin maklumkan di sini bahawa perinciannya adalah seperti berikut. Bekalan air conditioning 3.3 juta dengan izin. Siwa penggunaan kita keseluruhannya yang perlu kita bayar ialah 23.365.400 ringgit. Yang berhormat. Kita sekarang penggunaan kita ini kita sewa belilah. Akhirnya nanti dia akan menjadi milik kita. Penjelasan maksudnya 4 juta sebulan ke 4 juta setahun maksud ibu tadi? Sebulan. Sebulan sewa bangunannya 4 juta. Yes. Hoi, jimatnya. Saya ingin juga memberitahu tadi ditanya mengapa tidak termasuk dalam bajet. Sebenarnya bermulanya pindah ke bangunan itu ialah pada bulan November 2011. Jadi bajet itu tidak termasuk di dalam bajet ketika itu. Maka kita ada tunggakan yang perlu kita bayar setiap tahun. Yang berhormat.
ada keperancangan untuk tempat pindah untuk mencari tempat sendiri. Sebenarnya kalau di negeri-negeri ada yang kita sewa, ada yang disediakan oleh kerajaan. Yang berhormat. Selain daripada bantuan kewangan, adakah diadakan kursus motivasi dan sebagainya? Apabila kita mengadakan program productive welfare, memang di antara kurikulum kita ialah juga memberikan kursus motivasi kepada kebutuhan sasar kita ini untuk memberikan kesedaran kepada mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus berusaha supaya mereka keluar daripada kepumpung kemiskinan ini. Bantuan pelajar untuk anak-anak penerima bantuan kita ada disediakan oleh jabatan dan agensi-agensi kerajaan yang lain, seperti ada kumpulan wang pelajar miskin di bawah jabatan pelajaran, jabatan pendidikan. Semua ini disediakan, bukan kita sajalah. Kita membantu dari segi bantuan kanak-kanak tadi itu kita bagi setiap seorang RM100 sampai ke maksimum RM450 sebulan. Tapi bantuan-bantuan untuk mereka meneruskan pelajaran, ada lagi agensi-agensi lain yang berkaitan yang membantu mereka. Penjelasan sikit ni yang Timbalan Menteri. Maksud saya di situ ialah apakah usaha dibuat oleh pihak kementerian untuk memantau ataupun membuat analisa keluarga-keluarga yang menerima bantuan ini, anak-anak mereka dapat meneruskan pelajaran dengan baik. Sebab hasil daripada kita tinjau, saya turun ke Padang, banyak keluarga yang menerima bantuan kebajikan, anak-anak mereka hanya belajar separuh jalan. Walaupun ada bantuan kuang, setahun sekali memang tidak memadai. Jadi minta supaya perkara ini diambil perhatian oleh pihak kementerian. Kita sama-sama memberikan perhatian, bukan pihak kementerian saja, ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri. Kita membantu memberikan bantuan kepada mereka. Dalam masa yang sama, Kementerian Pelajaran juga Kementerian Pendidikan juga memberikan bantuan kepada mereka. Yang ahli-ahli yang berhormat juga dapat bantuan yang lain, sama-sama kita membantu mereka. Tapi dalam masa yang sama, mereka sendiri juga perlu membantu diri mereka. Memang sudah ada ayat dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah nasib seseorang itu ataupun sesuatu kaum itu, melainkan orang itu ataupun sesuatu kaum itu yang merubah nasibnya. Jadi macam mana pun kita bantu, kalau mereka tidak mau berubah, maka mereka tidak akan dapat berubah. Orang tua tak boleh jadi mudah balik. Ini tadi kita cakap pasal anak-anak dia, bukan orang tua tadi. Yang berhormat mengemukakan tentang anak-anak mereka. Bukit Katil tadi pindahkan istrinya daripada Papar balik ke mana aja lah dia yang inginkan. Dia tadi mengatakan bahwa ada potongan RM10 masuk koperasi. Ini sebenarnya dengan izin news to us lah. Kita tak pernah dengar nih cerita yang ada potongan RM10 ini, yang berhormat. Sekarang sebab yang berhormat sudah sebut dalam Dewan Yang Mulia ini, maka kita akan kita akan periksa perkara ini sama ada betul atau tidak. Tapi memang tidak ada arahan kita, tidak ada dasar kita. Saya boleh bagi maklumat tu yang berhormat tadi. Boleh yang berhormat nanti yang berhormat bagikan kepada kami untuk kami dengan izin kita ceklah apa yang berlaku ni. Ya. Okay, baik. Tapi memang tidak ada dasar kita. Tak ada ya? Tidak ada dasar kita. Itu news tu. Ada. Buat laporan polis. Laporan SPRM. Itu pandai-pandai je. Memang tidak ada lah tu. Tadi ada lagi dia kata tak, saya mau bagi tahu dia kata ada borang lain yang kena isi lagi. Katanya borang lain bertanya di mana mengundi dan sebagainya. Kita tak adalah borang-borang seperti itu. Saya ada kopi salinan borang ini. Ya saya boleh bagi sekarang pun tak ada masalah.
Cuma kalau betul ini bukan suatu pendirian ataupun ketetapan kementerian, saya minta satu surat keliling dikeluarkan. Dan itu berlaku sekarang ni. Saya ada salinan minta detail. Nanti kita akan cek lah perkara ini ya. Kita akan cek perkara ini. Sebab sekarang berleluasa. Jadi saya ingat perlu ada ketegasan dari kementerian. Kalau tidak saya buat laporan polis. Itu saya kata, kita akan cek perkara ini. Buatlah laporan kalau yang berhormat mau. Tapi takkanlah salah kalau nak tanya di mana mengundi. Berkaitan dengan review lambat tadi itu daripada kapal, kita akan juga semak perkara ini. Kita akan tengok apa yang berlaku di kawasan, mungkin di kawasan kapal kita akan tengok, dan di semua kawasan. Mana-mana kalau ada kelemahan, kita akan cuba perbaiki. Apa juga kelemahan kita akan cuba perbaiki, insya-Allah. Tadi ada cadangan juga daripada Bukit Katil, katanya PDK daya perlu diperbaiki. InsyaAllah kita akan menengok daripada masa ke masa semua apa juga institusi kita, dan kita akan mengambil tindakan yang sesuai untuk membaik pulih, menambah baik dan memberikan lagi fasiliti yang diperlukan oleh PDK kita di seluruh negara dan juga lain-lain lagi institusi kita. Jadi saya rasa saya ada kabel semua apa yang dikemukakan oleh ahli yang berhormat. Mana-mana yang masih belum dapat saya jawab, insyaAllah kita akan ambil perhatian, dan mana yang perlu kita akan jawab secara bertulis, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat.